Jom, cikgu. Kenapa komunis serang balai polis, cikgu? Bukankah itu tindakan yang kurang bijak? Kenapa dia serang balai polis? Dia tahu polis ni ada senjata, cikgu. Patutnya dia pergi seranglah orang awam, serang orang-orang yang tak ada senjata. Pergi serang balai polis. Bukankah ini tindakan kurang cerdik, cikgu? Sebenarnya hai, Assalamualaikum. Mana bersama dengan saya lagi, Sir His Rozi, Rakis Rozi Tissue History. Jadi untuk video kali ini, kita berada pada bab yang ke-6, tingkatan 4, ancaman komunis dan juga pengisytiharan darurat. Dan ini merupakan video bahagian yang ketiga. Alright? Siapa yang belum check out lagi video bahagian pertama dan kedua saya, boleh check out video bahagian yang pertama. Saya dah terangkan tentang apa itu komunis, dan bahagian yang kedua saya dah terangkan berkaitan dengan kemasukan komunis dalam negara kita, dan yang ketiga korang dah belajar tentang apakah itu Parti Komunis Malaya, dan ini merupakan bahagian yang seterusnya, bahagian yang keempat, iaitu kita nak belajar tentang bagaimanakah ataupun apakah ancaman-ancaman komunis yang komunis buat dalam negara kita semasa waktu sebelum kita mencapai kemerdekaan. Alright. Jadi kita dah tahu dah, komunis dalam negara kita dijalankan atau digerakkan oleh Parti Komunis Malaya. Jadi macam mana komunis ini menggerakkan ataupun meluaskan pergerakan diorang sehingga menjadi ataupun menjadi ancaman utama dalam negara kita pada waktu itu. Alright. Ianya bermula pada waktu bila? Alright. Ianya bermula ketika wujudnya satu gerakan atau gerakan komunis antarabangsa. Jadi gerakan komunis antarabangsa ni maksudnya dia adalah pertubuhan komunis yang menggabungkan semua parti-parti komunis di seluruh dunia, telah mengadakan beberapa persidangan, senang kata meeting, perjumpaan secara besar-besaran di dua tempat, iaitu persidangan Kongres Belia Asia di Calcutta tersalah saya, dan juga kita ada persidangan Parti Komunis India. Jadi dua parti ini atau dua persidangan inilah yang telah disertai oleh semua parti-parti komunis dekat seluruh dunia. Jadi mereka datang ini nak berjumpa lah, nak orang kata nak berjumpa dengan semua parti-parti komunis yang ada dekat dunia ni. Jadi dalam persidangan inilah orang kata pemimpin-pemimpin komunis dunia telah orang kata memberikan orang kata ucapan dan juga telah menggesa semua parti-parti komunis dekat dunia ini untuk memperjuangkan perjuangan mereka atau memperhebatkan perjuangan mereka untuk menentang penjajah barat dan juga untuk menjadikan negara yang mereka duduk itu semua sebagai negara komunis. Dan kesan daripada persidangan ini adalah yang pertama macam saya cakap tadi, alright, parti-parti komunis di seluruh dunia termasuk di tanah Melayu iaitu Parti Komunis Malaya mula memperhebatkan perjuangan mereka untuk menentang penjajah barat. Sebab pada waktu itu negara-negara yang dijajah ini, alright, dijajah oleh negara barat inilah yang ingin diusir oleh komunis supaya mereka pula boleh menubuhkan republik komunis dalam negara kita. Dan di sinilah barulah PKM atau Parti Komunis Malaya memulakan serangan bersenjata dan melakukan pelbagai ancaman dalam negara kita, dan matlamat utama untuk menjadikan negara kita sebagai negara republik komunis ataupun negara komunis senang kata. Alright, jadi apa bentuk-bentuk tindakan dia, cikgu? Apa ancaman-ancaman yang dibuat? Okey, ada 4, nanti kita akan belajar. Jadi bila mereka dah memulakan serangan-serangan secara bersenjata, jadi keadaan huru-hara mula wujud. Dan di sinilah bila berlaku banyak pembunuhan, baru banyak huru-hara sini kat sini, bila kes pembunuhan ini, kes orang kata kemusnahan dan sebagainya, dekat situlah negara kita yang pada waktu itu sedang dijajah oleh British, pesuruh jaya tinggi British pada waktu itu mula mengisytiharkan darurat, keadaan state of emergency, keadaan di mana keselamatan rakyat itu tidak dapat dijaga oleh kerajaan. Jadi darurat ni keadaan yang kecemasan, senang kata kalau korang kita pernah hadapi PKP lebih kurang macam tu. Alright, yang mana negara semua di bawah kawalan tentera. Okey, jadi pengisytiharan darurat ini mula-mula dibuat pada bila, cikgu? Dibuat ketika berlakunya satu kes pembunuhan 3 pengurus ladang Eropah oleh 12 orang komunis.
secara kejam. Ada yang kena tembak dan kena bunuh dan sebagainya. Jadi pada waktu inilah Pesuruhjaya Tinggi British yang bernama Edward John, ini telah mengisytiharkan darurat dalam negara kita pada Jun 1940 Jun 1948. Jadi sekarang kita akan tengok ada 4 ancaman komunis lakukan dalam negara kita. Jadi apa benda yang komunis buat untuk menghuru-harakan lagi negara kita yang dibuat oleh Parti Komunis Malaya? Yang pertama, mereka melumpuhkan ekonomi. Dia kena lumpuhkan ekonomi British dahulu. Jadi dia kena tengok, alright, apakah sumber ekonomi utama British dalam negara kita? Dia tahu sumber ekonomi utama dalam negara kita sudah semestinya biji timah dan juga getah. Jadi ini adalah sumber duit British. Jadi untuk menjatuhkan ekonomi British, dia kena menyasarkan untuk memusnahkan lombong dan ladang getah ni. Jadi dia mula orang kata menyasarkan, menyerang ladang-ladang getah dan lombong-lombong biji timah. Alright, sehingga kan ada lebih kurang 80 lombong dimusnahkan, kedai-kedai dimusnahkan, sekolah dimusnahkan, pokok-pokok getah dimusnahkan. Sehingga kan pekerja-pekerja ladang ni, pekerja-pekerja di ladang, di lombong ni semua hidup menderita. Sebab tak boleh jalankan kehidupan harian, hidup sengsara, dan ada juga yang dibunuh oleh komunis ni. Jadi itu tindakan pertama untuk melumpuhkan ekonomi. Jadi kat sini adalah tindakan ancaman pertama yang dilakukan oleh komunis. Yang kedua, apa lagi komunis buat untuk menggerakkan lagi tindakan untuk menghuru-harakan lagi negara kita? Mereka telah merosakkan infrastruktur. Mereka telah menjalankan sabotaj terhadap kemudahan-kemudahan asas yang digunakan oleh rakyat-rakyat tempatan. Contohnya mereka bom jalan raya, mereka bom kereta api, mereka rosakkan jalan raya, mereka rosakkan landasan kereta api. Supaya apa? Supaya dapat wujudkan keadaan huru-hara. Dan kereta api ni pula digunakan untuk apa, cikgu? Kereta api selalunya digunakan untuk mengangkut hasil-hasil biji timah dan juga hasil getah. Jadi kalau tak ada kereta api, tak boleh kita nak angkut hasil biji timah, nampak tak? Daripada rosakkan infrastruktur, sebenarnya dia dapat melumpuhkan ekonomi juga. Jadi hal ini dia menjejaskan kehidupan harian rakyat-rakyat di tanah Melayu dahulu. Ada yang kena bom, ada yang dirosakkan oleh komunis. Nampak tak dekat sini? Jadi pada waktu ini, sebab tu kita bagi sebagai keadaan darurat. Sebabkan ancaman yang dilakukan oleh komunis ini. Itu yang kedua. Yang ketiga, alright, apa yang komunis buat pula adalah mengancam keselamatan rakyat. Dia pergi sasar rangka pula nak membunuh dan mengacau orang-orang awam. Ada yang kena culik, ada yang kena ugut, ada yang kena duduk, ada yang kena bunuh. Jadi mana-mana orang yang menentang komunis, yang tidak menyokong komunis, mereka akan sama ada kena culik, kena ugut ataupun kena bunuh. Jadi orang-orang ni takut. Bila nak keluar ni, kalau jumpa komunis kan mereka takut. Ada yang takut kena culik lah, ada yang kena bunuh dan sebagainya. Contoh peristiwa yang pernah berlaku, yang dicatatkan dalam buku sejarah kamu adalah, berlaku satu peristiwa bom tangan kita panggil. Yang mana ada satu tempat nama dia di sebuah sirkus, Shium Circus tak silap saya, di mana sirkus ini telah dibaling bom tangan, dan 46 orang cedera parah dan 4 orang mati. Dan hal ini menimbulkan lagi banyak ketakutan dalam kalangan rakyat-rakyat tempatan pada waktu itu. Okey, dapat kat situ. Jadi yang terakhir, tindakan atau ancaman yang dilakukan oleh komunis adalah dengan menyerang pasukan keselamatan. Contoh pasukan keselamatan, cikgu, PKN telah menyasarkan balai polis. Maksudnya mereka menyerang anggota polis dan pegawai polis. Jom, cikgu. Kenapa komunis serang balai polis, cikgu? Bukankah itu tindakan yang kurang bijak? Kenapa dia serang balai polis? Dia tahu polis ni ada senjata, cikgu. Patutnya dia pergi seranglah orang awam, serang orang-orang yang tak ada senjata. Pergi serang balai polis. Bukankah ini tindakan kurang cerdik, cikgu? Sebenarnya, kenapa British menyerang pasukan orang kata ataupun pasukan keselamatan dan balai polis ni adalah nak mewujudkan lagi huru-hara. Kenapa? Sebab kita tahu pasukan keselamatan atau polis ini adalah mereka-mereka yang diharapkan oleh rakyat, yang melindungi rakyat. Jadi pemimpin-pemimpin komunis ini dia buat dalam perancangan awal dah. Okey, kita mesti menunjukkan rasa takut dalam kalangan rakyat terhadap komunis. Jadi macam mana cara dia? Sekarang ni orang tempatan mesti bergantung kepada polis. Polis mesti melindungi orang tempatan.
Jadi kita kena musnahkan harapan mereka dengan cara kita menyerang balai polis. Kita serang anggota-anggota polis ni. Kenapa cikgu? Sebab bila anggota polis ni lemah ataupun dijatuhkan, apa yang rakyat akan nampak ke situ? Apa mesej dia? Rakyat akan mula rasa, alamak, even polis pun tak boleh menjaga rakyat. Even pasukan keselamatan pun tak ada keupayaan untuk melindungi rakyat. Even kerajaan pun yang dikawal oleh, yang orang kata yang dilindungi oleh pasukan keselamatan pun tidak dapat melindungi rakyat. Nampak tak? Kat sinilah keadaan huru hara tu bertambah banyak lagi. Sebab rakyat takut sekarang ni. Nampak tak? Betapa bijaknya pemimpin komunis pada waktu itu. Sebab dia nak menyampaikan mesej bahawa pasukan keselamatan yang korang, orang kata, yang korang harapkan ini juga kami telah musnahkan. Senang kata macam tu. Nak menunjukkan bahawa kerajaan korang ni tak kuat mana pun. Komunis lagi kuat sebenarnya. Jadi supportlah komunis. Lebih kurang macam tu. Jadi ini ancaman-ancaman yang dilakukan. Dan beberapa anggota-anggota polis telah berjaya, orang kata, terkorban. Dalam buku teks kamu ada jadual. Kamu boleh tengok dalam jadual tersebut. Beberapa anggota-anggota polis dan pasukan keselamatan yang terkorban semasa ancaman ini dilakukan. Jadi ini adalah 4 ancaman yang dilakukan oleh komunis. Yang pertama untuk melumpuhkan ekonomi. Yang kedua merosakkan infrastruktur. Yang ketiga mengancam keselamatan rakyat. Dan yang terakhir adalah menyerang pasukan keselamatan khususnya polis. Alright? Jadi itu adalah bahagian yang keempat tentang ancaman komunis. Dalam video yang akan datang kita akan tengok pula, adakah kerajaan senyap? Cikgu, kerajaan buat apa cikgu? Dia tak buat apa ke? Ada usaha-usaha yang akan dilakukan oleh kerajaan untuk membantras komunis ini. Ada 9 langkah yang akan dilakukan oleh kerajaan untuk put end untuk ancaman komunis ini. Dan kalau korang nak tahu apakah 9 langkah tersebut, korang kena check out video saya yang seterusnya. Ataupun kalau korang nak bahagian yang seterusnya, korang boleh komen di ruangan komen bahagian yang kelima. Alright? Jadi itu saja. Jangan lupa untuk follow social media yang saya yang lain seperti TikTok dan juga Instagram menggunakan username yang sama iaitu Histrozi, HISTROZI. Jadi itu saja daripada saya. Let Histrozi teach you history.